Sungguh kami bersyukur kepadamu 我们满心感谢你， di pagi hari ini 在今天早上， kami boleh datang di hadirat-Mu. 我们可以来到你的跟前， Kami boleh datang ke gereja-Mu, 我们可以来到教会， beribadah bersama dengan saudara-saudari seiman kami. 一同与弟兄姐妹们一起敬 Bahkan 拜神。 bahkan kami mendapatkan privilege untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. 我们可以得到有机会听到你的福音。 Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu. 接下来我们要听你的话语的一段， Tuhan, tolong kami. 求主帮助我们， Roh Kudus, gerakan hati pikiran kami 求圣灵感动我们的心思， untuk boleh mencerna firman-Mu 让我们可以思考你的话语， dan melakukannya dalam kehidupan kami. 便实践在我们的生活中。 Terima kasih Tuhan, 感谢天父， berkati waktu ini. 求主你赐福以下的时间， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Silakan duduk. 会众请坐。 Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. 主内弟兄姐妹们平安。 Saya bersyukur sekali boleh ada di tengah-tengah kita sekalian. 我非常感谢上帝可以在你们当中证道。 Ada satu kesempatan boleh sharing firman Tuhan, sungguh membuat saya sangat bersyukur. 我心存感恩，因为可以与大家分享神的话语。 Mungkin kita boleh saling lirik kanan kiri meskipun pakai masker, tapi ya kira-kira kenal lah ya teman-teman kita, saudara-saudari seiman kita yang lama nggak ketemu. Boleh say hi sedikit begitu ya, apa kabar? 或许你们戴上口罩，你们可以转身看左边、右边的会友们，可以打个招呼。 Iya, teman-teman sekalian, saya bersyukur kalau hari ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini, meskipun sebagian di online ataupun ada yang di gereja Tuhan. 今天感谢神，虽然我们有些还在家中敬拜，有些在教会的，但是我们可以一起同心来敬拜神，这是恩典。 Dan hari ini kita mau sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan 今天我们来学习神的一段的话语。 dengan sebuah tema kekuatan untuk mengampuni. 我们今天的主题就是饶恕的力量。 Jemaat Tuhan, ada satu ciri khas dalam film silat Cina zaman dulu. 弟兄姐妹们，在中国古代的武侠片当中有一个特征， Kalau zaman sekarang saya nggak terlalu ngikutin, tapi waktu saya kecil saya sering nonton film silat Cina. 现在的影片我没有什么跟进，所以呢，以前我小时候我时常看了这个中国的武侠片。 Kira-kira tahu nggak apa yang selalu ada, tema apa yang selalu muncul di film tersebut? 大家知道吗？在影片当中，武侠片当中时常出现的是什么题目呢？ Ya, balas dendam. 是的，报仇。 Jadi geng A akan perang melawan geng B, ya berantem begitu. Lalu nanti lihat siapa yang kalah. 就是有两个帮派，就是互相残杀，看看谁胜，到最后是谁胜了。 Kalau misalnya geng B yang kalah, nanti geng A yang menang. Wah, geng A berkuasa. 要是 B 帮输了，那么就是 A 帮就是得胜了，他就是掌权了。 Namun film tidak berhenti sampai di sana. 但是影片并没有停在那儿。 Akan ada kelanjutan di mana cucu keturunan dari geng B ngelawan keturunan dari geng A. 但是另一帮派输的帮派的他们的下一代就又在找另一派，就是在报复。 Katakanlah geng B menang. 突然比如说 B 帮赢了， Nanti keturunan dari geng A begitu lagi sampai keturunan selanjutnya sampai kita capek ngikutin filmnya. 两位帮派一直打来打去，就是冤冤相报，就是没完没了的。 Saudara, balas dendam sangat umum bagi dunia. 弟兄姐妹们，报复呢，在世人来说是非常常见的。 Ketika hati kita tidak nyaman melihat apa yang orang lain perlakukan kepada kita, 当我们心里感到不适，人家对待我们感到不舒服的时候， dari lubuk hati kita yang terdalam kita punya niat, nanti ya, lihat ya, tunggu waktunya kapan ada kesempatan. 在我们内心深处就产生了一个念头：好，你等着瞧吧，等下有机会我就来报复你。 Nah saudara, ketika berkata tentang balas dendam, 当我们提到报复的时候， itu terjadi karena ada satu pribadi yang merasa dirugikan.
报复会产生，就是有一方面感觉到被伤害。 Tetapi pengampunan yang Kristus berikan untuk kita seharusnya mendorong kita untuk dapat menaburkan pengampunan. 但是基督所给我们的榜样，可以使得我们应该去饶恕别人。 Teman yang di PowerPoint boleh tolong bantu, pointer saya ketinggalan di bawah, jadi boleh bantuin dioperate aja ya. Next sekali lagi. Ya, pengampunan yang Kristus lakukan kepada kita seharusnya mendorong kita untuk dapat menebarkan pengampunan. 基督所赐下的这个饶恕，会推动我们去饶恕别人。 Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pengampunan. 今天姐妹们，我们今天早上要学习如何饶恕别人。 Yang pertama, kita adalah orang-orang yang terlebih dahulu sudah mendapatkan pengampunan. 首先，我们是已经事先被饶恕的人。 Saudara, satu-satunya alasan kita mendapatkan pengampunan itu adalah karena tragedi yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. 弟兄姐妹们，我们今天之所以会领受到这个宽恕的恩典呢，是因为主耶稣在十字架上已经经历的这场悲剧。 Mazmur 32 ayat 1. 诗篇32章第1节。 Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. 得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。 Saudara, tidak ada hal baik apapun yang sanggup kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. 弟兄姐妹们，世上没有一件善事可以使我们行了可以得到宽恕的。 Tidak ada usaha terbaik yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan keselamatan. 也没有一件事情让我们可以将我们所犯的过错可以换回这个救赎。 Kita hanya mengandalkan satu hal, 我们只有依靠一件事情， yaitu penebusan Kristus di kayu salib. 就是基督在十字架的救赎的工作。 Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. 得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。 Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pengampunan, saudara? 我们如何才可以得到赦免呢？ Semudah kita percaya, aku percaya bahwa Tuhan adalah juru selamatku. 我只要信主耶稣成为我的救主，就这么简单。 Tapi saudara, siapa yang berkorban atas ucapan percaya kita? 但是在我们简单的背后，是谁在牺牲呢？ Harganya adalah penderitaan Kristus di Kalvari. 代价就是主耶稣在各个他的受死。 Kita semua adalah orang-orang yang pantas mendapatkan murka Allah. 我们所有的人就配得领受上帝的愤怒， Tetapi oleh kasih-Nya kita diselamatkan. 但是因为他的爱，我们被赦免了。 Namun penyucian yang Tuhan lakukan kepada kita tidak seharusnya kita tanggapi dengan gampang. 但是上帝洁净我们的，我们不应该如此的这么轻易的去看待， Karena ada harga yang tak ternilai yang sudah dikorbankan. 因为在这背后有付出了多大的代价。 Saudara, pengampunan yang kita dapatkan itu adalah pengampunan ilahi. 我们所得到的赦免乃是从上帝而来的。 Allah adalah Allah yang adil. 神是公义的， Dia patut menghukum kita karena kesalahan kita. 我们如果犯错了，他必定要惩罚我们。 Manusia bersalah, manusia berdosa, sudah sepatutnya kita dapatkan hukuman. 我们是罪人，我们是配得受惩罚的。 Tapi Dia juga adalah Allah yang kasih. 但是上帝也是慈爱的， Dia sayang kepada kita. 他爱我们， Dia ingin mengampuni kita. 他要饶恕我们， Tapi ada harganya, 但是有代价的， yaitu salib Kristus. 那就是主基督的十字架。 Saudara sekalian, dasar pemahaman bahwa kita adalah orang-orang yang pantas dimurkai dan mendapatkan pengampunan, seharusnya itu membuat kita, mendorong kita untuk mau menaburkan pengampunan. 就凭着我们是不配被饶恕的，但是上帝已经饶恕了我们，所以这成为我们去饶恕别人的一个推动力。 Kalau kita sadar bahwa kita orang yang pantas dimurkai tetapi mendapatkan kasih dari Tuhan, 要是我们知道，我们意识到我们是配得上帝愤怒的，但是神饶恕了我们，
maka saudara kita akan lebih mudah untuk memberikan pengampunan. 那我们就比较轻易的饶恕别人。 Saudara, satu kali di Filipina ada 3 orang anak remaja berhasil masuk ke van seorang ibu. 弟兄姐妹们，从前在菲律宾有3位青年人已经潜入了一个女孩子的面包车里。 Jadi zaman dulu itu van itu salah satu tempat tinggalnya orang-orang di sana juga. 当时这个面包车呢，就是成为当地他们没有家的，就住在面包车里。 Tentu ada banyak barang berharga di dalamnya. 当然车里面一定有价值的东西。 Lalu ketiga anak pemuda ini mereka ambil segala yang bisa dijual. 那么3位年轻人就在里面偷窃一些可以拿去卖的东西， Dia pun jual barang-barang itu di pinggir jalan. 就带到街边去卖。 Tak lama kemudian polisi tahu menemukan hasil pencurian dari anak-anak ini. 不久之后警察察觉到他们这偷窃的东西拿去卖， Akhirnya ditelusuri dan ketangkeplah 3 anak ini. 那么警察追究下去的话，就拘捕了这3位少年人。 3 anak pemuda ini akhirnya ditangkap di penjara. 那3位少年人被抓了入了监狱。 Kira-kira apa yang dilakukan oleh si ibu ini? Si ibu yang dicuri barangnya. 那么这个失去东西的这个妇人，她怎么办呢？ Dia bukannya memaki, memarahin, bahkan memukul anak-anak pemuda ini, tidak. 她没有就是对待他们，就是没有骂他们，也没有去责备他们。 Padahal karena perbuatan dari ketiga anak pemuda ini dia jadi nggak punya apa-apa lagi. 但是因为这3位年轻人偷了他的东西，他变成一无所有。 Ini tuh udah kayak homeless, udah nggak punya rumah, makin terpuruk lagi begitu. 他已经没有家，住在车里面，现在什么都没了。 Namun si ibu ini dia malah menengok ketiga anak pemuda ini di penjara. 但是这位妇人不但没有生气，而且还去监狱探望这3位年轻人。 Ibu ini menengok mereka, menginjili mereka, bahkan membimbing mereka untuk bertemu dengan Tuhan. 他去探望他们，向他们传福音，引领他们信主耶稣。 Bahkan dia meminta izin kepada sipir supaya setiap hari Minggu boleh bawa ketiga anak pemuda ini ke gereja. 他甚至要求，就是申请了带这3位年轻人，在每个礼拜天和他一起去教会。 Saudara, ketika orang lain melakukan hal yang merugikan kita, 弟兄姐妹们，当别人有辜负我们的时候， sangat lumrah, sangat umum kalau kita marah, kesal, bahkan ingin memukul, ingin balas dendam dan sebagainya. 我们这个是很自然的反应，我们一定会感到很痛心，就是要想报复。 Tetapi cara Kristus berbeda, saudara. 但是基督的方法不同， Kristus mengajarkan kita untuk selangkah lebih maju, 耶稣再进一步教导我们， yaitu menunjukkan kasih. 就是要展现我们的爱。 Sungguh berbeda bukan caranya Kristus, cara yang ilahi ini. 基督的方法的确是不同，是吗？ Matius 6 ayat 15, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. 马太福音第6章15节，你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。 Kesanggupan kita untuk mengampuni itu adalah ujian iman buat kita. 我们如何的饶恕别人，这就是我们信心的考验。 Salah satu cara kita bisa memandang karunia Allah dengan lebih bermakna adalah kita melakukan firman-Nya. 我们如何的将神所赐的恩典行出来，就是我们怎么样去饶恕别人。 Ketika kita mengampuni seperti Bapa sudah mengampuni, 当我们像天父一样，已经饶恕我们一样去饶恕别人的时候， maka kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anaknya. 那我们向世人表明我们就是上帝的儿女。 Dan inilah yang mendasari poin kedua kita, kalau kita sadar bahwa kita setelah diampuni, maka seharusnya kita juga mengampuni. 当我们意识到我们已经被饶恕，那么我们也应该要去饶恕别人。 Saudara, Matius 6 ayat 12, saya akan bacakan untuk kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada 马 kami. 太福音第6章12节，免我们的债，如同我们免了人的债。
Saudara, kata mengampuni ini punya makna let go, membuang, membiarkan. 弟兄姐妹，饶恕的意思呢，就是任由、放手。 Ya, kata dasarnya apihemi, bahasa 它 Yunani-nya. 的原文呢就是阿非米。 Apa artinya ini? 阿非米是什么意思呢？ Bahwa ketika kita ingin mengampuni, kita membiarkan perasaan dendam kita itu sebagai sampah. 当我们要饶恕的时候，我们会把我们这个不能原谅的人的这个心态呢，就当作是垃圾。 Saudara, sampah adalah sesuatu yang harus dibuang. 弟兄姐妹们，垃圾是要被丢掉的。 Siapa di antara kita yang suka membiarkan sampah menumpuk di rumah kita? 你们当中有谁就是不丢垃圾，就把垃圾堆在家里呢？ Ada orang-orang tertentu yang suka nyimpan sampah dan merasa ini sampah, maksud saya ya barang-barang yang bisa di reduce lagi ya, diolah kembali. 有一些人是喜欢收集一些垃圾，就是可以回生的垃圾。 Tetapi sampah yang bau, sampah makanan yang sudah busuk, yang sudah jamuran, sangat wajar kalau kita buang. 但是一些非常脏的垃圾，就是剩饭啊、剩菜等等呢，就是非常有一股臭味的，我们应该要把它丢掉。 Justru hal yang nggak wajar kalau kita simpan itu, kita biarkan dan kita biarkan itu baunya keluar semua, busuk. 但是如果我们没有把它丢掉的话，那么它的味道就是满屋子都是了。 Sebisa mungkin setiap hari, bahkan sehari 2 kali kita buang sampah dapur yang ada di rumah kita supaya nggak mengundang bau busuk. 我们尽可能的，有时候一天至少要1次丢垃圾，甚至2次。 Demikian juga pengampunan, saudara. 我们饶恕人也是如此。 Artinya kita membiarkan orang yang meninggalkan sampah kepada kita. Kita buang sampah itu. 我们要把我们的垃圾丢掉，不要让这个不饶恕的心态收藏在心里。 Jangan sampai sampah dendam, amarah, dengki itu menyimpan di dalam hati kita dan mengeluarkan bau busuk. 我们不要让这些记仇啦，就是诽谤人的那种丑陋的一些事情呢，在我们的心中久而久之变成臭了。 Matius 18 ayat 21 sampai 22. Petrus berkata kepada Yesus, dia tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? 马太福音18章21到22节，那时彼得进前来对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？ Sampai 7 kalikah? 到7次可以吗？” Karena angka 7 itu sudah cukup generous ya, sudah cukup murah hati ketika kita ingin memberikan pengampunan. 彼得认为7次已经是很足够忍耐的那个饶恕人的一个限度了。 Tapi Tuhan Yesus bilang, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 但是耶稣却说：“不，我对你说，不是到7次，乃是到70个7次。” Artinya apa? 这是什么意思呢？ Jangan sampai kita hitung-hitung pengampunan yang kita berikan. 我们不要计算我们给了我们饶恕人多少， Berikanlah pengampunan itu karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. 我们要饶恕别人，因为我们已经事先被饶恕了。 Kata mengampuni yang ada di ayat ini juga kata yang sama seperti yang di Matius, apihemi. 这一节的经文所提到的这个饶恕呢，跟马太福音第6章的阿非米是一样的意思。 Maka Paulus pun mengingatkan kepada kita. Paulus pun mengajarkan kepada kita, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. 保罗也提醒我们，也劝勉我们，倘若你这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。 Saudara, kalau kita perhatikan nasihat dari Paulus di bagian Kolose ini, 弟兄姐妹们，要是我们注意保罗在哥罗斯的书信里面对我们的劝解， bagian konteksnya kita akan melihat tentang Paulus mengajarkan umat Tuhan untuk hidup dengan manusia yang baru.
在这里，保罗提醒我们，并且教导我们要成为新造的人。 Kita adalah orang-orang pilihan Allah, 我们是上帝的选民， orang-orang yang sudah menerima pengorbanan Kristus. 我们已经接受了主耶稣的救赎。 Dan seharusnya lah dengki, amarah, dendam itu dibuang jauh-jauh dari kita. 我们应当把记恨这些愤怒等等远远的丢掉。 Tapi kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. 我们要以谦卑的心、忍耐的心、爱心来去对待他人。 Di ayat 14 ngomong dasar dari semua itu apa sih? 这一切的总纲是什么呢？ Apa saudara dasarnya? 你们知道吗？这一切的总纲是什么？ Coba kita lihat Alkitab kita. Apa dasar dari itu semua? Di ayat 14 sangat jelas dikatakan. 在第14节讲得非常清楚。 Kasih. Dasar dari semuanya adalah kasih. 一切的总纲就是爱。 Bagaimana kita bisa mengampuni orang kalau tidak ada kasih 我们 di 如 dalam 果没 hati 有 kita? 爱，我们如何去饶恕别人呢？ Sehingga kita harus mengenakan kasih Kristus untuk bisa mengampuni orang lain. 我们必须要有从上帝而来的爱，我们才可以饶恕别人。 Saudara sekalian, pada masa perang Amerika, 弟兄姐妹们在美国战争的时期， Amerika dan Vietnam berperang, 越南和美国征战， seorang pria Amerika nyaris membunuh seorang wanita. 有一位美国的军人差一点杀了一位越南的女孩子。 Wanita ini adalah wanita Vietnam. 那女孩子是越南人。 Jadi ketika perang ya kayak kita tahu ya di Ukraina dan Rusia lagi perang begitu ya, sangat umum mereka menjatuhkan bom untuk mengebom daerah yang lawan. 我们知道了战争发生的时候，就好像现在俄罗斯和乌克兰的战争，就是炸弹从上面就是轰下来，没有长眼睛的。 Si pria Amerika ini adalah pilot yang menerbangkan pesawat bom yang akan mengebom Vietnam. 这位美国人就是当时驾着那个飞机的飞机师。 Barangkali kita juga pernah melihat foto tersebut bahwa foto tokoh perang Vietnam Kim Phuc. 也许你们已经看过了这位女孩子的照片，那就是越南的一名叫做金福。 Yaitu ada seorang wanita yang lari ketakutan meninggalkan desanya. 有一位女孩子，她很害怕的从她乡村里面逃出去。 Dia berharap menyelamatkan diri dari bom tersebut. 她希望不要被炸到要逃命， Tapi telat saudara. 但是太迟了。 Bom dijatuhkan dan kena ke dia. 当这个炸弹掉下来的时候，已经伤到她了。 Si pilot ini dia pikir udah nggak ada rakyat di sana, udah nggak ada masyarakat di sana. 这位飞机师以为当地已经没有平民百姓了。 Akhirnya John Plummer pun mengebom daerah tersebut. 那时候就是约翰普莱默就命令这个轰炸的。 Satu ketika di tahun 96 ketika Kim Phuc yaitu si wanita ini diundang ke Amerika. 在1996年，这个金福被邀请到美国， Dia berpidato. 他演讲， Dia cerita tentang bagaimana cacat yang dia alami. 他说起他如何的得到了这个一生的残疾。 Jadi ternyata bom tersebut gak sampai mematikan dia, tetapi membuat dia cacat seumur hidup. 这个炸弹没有杀掉，没有取了他的性命，但是使他一生残疾。 Selesai berpidato, ternyata si John Plummer, si pilot itu ada di antara orang-orang yang dengar. 演讲过后，原来约翰普莱默也是在那儿听他的演讲。 Sepanjang pidato, John Plummer begitu bergejolak hatinya. 当金福正在演讲的时候，约翰的心中非常的纠结， Dia sangat merasa bersalah 他感觉到非常的亏欠， dan dia begitu galau. Dia bingung, saya minta maaf atau enggak ya? Saya minta maaf atau enggak ya? 他很内疚，他很纠结，我是否要向他道歉呢？ Minta maaf, wah, berapa banyak maaf yang harus diberikan untuk kesalahan yang saya buat. Saya menghancurkan hidup si Kim Phuc. 要是道歉的话，我要说了多少次的道歉也不够弥补他所受的伤害，一生的伤害。 Akhirnya John Plummer memantapkan hati dan dia samperin Kim Phuc ketika selesai acara. 最后等演讲结束了以后，他就找到了金福。
Ibu, maafkan saya. Saya bersalah, maafkan saya. 金女士，请你原谅我，我错了。 Apa jawab Kim Puk? 金福怎么回答呢？ Saya memaafkanmu. 我已经原谅你了。 Wah, itu seperti darah yang mengalir dari atas sampai ke bawah. Begitu leganya. 这种感觉，当他听到这句话的时候，他的感觉就好像这个血从上面一直流下去。 Sejak dari perang itu, si John Palmer dia tidak bisa hidup dengan tenang. Dia terus-menerus dia mengalami PTSD, post trauma, dia stres begitu ya, depresi post trauma begitu. 自从战争过后，他知道已经有这件事情发生，他就是一直就是过着那个很压抑的生活，心里非常的不痛快。 Berkali-kali dia mau mencoba bunuh diri. 很多次他想自杀， Tetapi pernyataan, ya saya memaafkanmu, itu mengubahkan hidupnya. 那一句从金福嘴里所说出的“我原谅你了”，这改变了他一生。 Saudara, karena si Kim Puk mengerti bahwa pengampunan yang Kristus berikan kepada dia itu menolong dia untuk bisa mengampuni. 因为金福知道上帝所赐的宽恕已经帮助了他，使他可以去饶恕别人。 Bagaimana mungkin bisa mengampuni seorang yang sudah menghancurkan sisa hidupnya? 我们如何去饶恕一个害了我们一身残疾的人呢？ Hanya karena dia sadar, dia mengalami kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan pengampunan kepadanya. 只因他已经感受到上帝的宽恕，他心存感恩，他才会做得到。 Saudara, kalau kita sadar bahwa Kristus mengasihi kita dan mau mengampuni kita, seharusnya lah kita juga mau mengasihi orang lain dan mau mengampuni orang lain. 要是我们知道主耶稣如此的爱我们，为我们牺牲，他要宽恕我们，那我们就应该要去爱别人，也要宽恕别人。 Saudara, hal terakhir yang akan kita renungkan hari ini adalah mengubah fokus kita. 今天我们最后一段的就是要改变我们的生活的焦点。 Mari kita mulai mengubah fokus kita, bukan lagi menyimpan dendam atau amarah orang lain. 我们把我们的焦点不要放在对他人的愤怒， Tidak lagi mengingat kesalahan orang lain, 不要再记得他人的过犯。 melainkan hidup berkenan bagi Allah dan hidup dalam damai sejahtera. 我们要过着讨神喜悦、平安的生活。 Saudara, kalau kita memutuskan untuk tidak mengampuni orang lain, 弟兄姐妹们，当我们决定不饶恕别人的时候， hidup kita juga tidak semakin mudah. 我们的生活也不会更简单， Ngerti nggak? 明白吗？ Kalau kita, orang salah sama kita, lalu kita nggak mau mengampuni dia, ketidakmauan kita untuk mengampuni itu nggak buat hidup kita makin mudah. 要是一个人对我们造成了伤害，但是我们又不肯原谅他，就是有那种不肯原谅的，就使得我们对他，我们的生活也不会觉得更轻松一点，也不会。 Yang ada beban, bener nggak? 有的问题还是存在的。 Setiap hari kita gondok, tiap kita ngelihat itu orang, aduh, hati udah panas. 我每次碰到他的时候，就感觉到心里很生气。 Orang yang tidak mengampuni menyimpan kepahitan dalam hatinya. 不懂得饶恕的人，心中有苦涩， Hidup tidak tenang, 生活的不自在， penderitaan, tidak ada sukacita. 没有喜乐，只有痛苦。 Bahkan ketika beribadah pun hati bisa terasa berat. 当在敬拜的时候，心里也很沉重的。 Karena tidak mau mengampuni, hidup kita jadi tidak maju selangkah. Kita stuck di situ-situ saja, kita tidak upgrade diri. 要是我们不懂得饶恕别人，那么我们的生活就是停顿在那儿，也不向前一步。 Ketidakmauan kita untuk mengampuni orang lain mendorong kita untuk melihat keburukan dari orang itu. 我们不愿意饶恕人，我们就会看到其他人的丑陋的一面。 Padahal mungkin buat orang lain biasa-biasa saja, tapi buat kita sedikit aja kesalahan dia, wah itu sangat luar biasa buat kita. 或许对他来说这是没有什么，但是他的稍微一点点的过错，我们觉得很大的一件事了。
Ketidakmauan kita untuk mengampuni itu pun membuat kita tidak sadar diri. 我们不懂得饶恕，我们也会沉迷在当中。 Kita fokus sama kesalahan orang lain, tapi kita nggak melihat kesalahan kita. 我们专注看到别人的缺点，但没有看到自己的缺点。 Akhirnya dendam, akar pahit, dengki, fitnah muncul semuanya. 最终导致我们心中有记恨有苦涩，有妒忌、诽谤等等。 Numpang tanya, 请问 masihkah kita anak Tuhan? 我们是不是还是上帝的儿女呢？ Masihkah kita orang-orang yang telah menerima penebusan keselamatan? 我们是不是已经被神救赎了？ Hati-hati, ketidakmampuan untuk mengampuni membuat dosa sudah mengintip. 你们要谨慎，因为不懂得饶恕，就是罪恶已经离你很近了。 Saudara, kenapa begitu banyak pasangan yang bercerai? 弟兄姐妹，为什么很多夫妻离婚？ Bukan hanya orang-orang non-Kristen, orang-orang Kristen juga banyak yang bercerai. 不只是非基督徒，基督徒也是如此。 Salah satunya, ya mungkin ada banyak hal yang terjadi, tapi salah satunya adalah ketidakmauan untuk mengampuni. 也许有很多种原因，但是其中的一种原因就是不能互相彼此饶恕。 Saudara, siapa sih yang paling sulit untuk kita ampuni? 弟兄姐妹们，谁是使我们最难赦免的？ Siapa yang paling sulit kita ampuni? 谁使我们最难饶恕的？ Apakah orang yang kita nggak kenal? 我们不认识的人吗？ Bukan. 不， Justru orang-orang yang paling sulit kita ampuni adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita. 我们 Benar 最 nggak? 难饶恕的人就是跟我们最亲近的人， Benar nggak, saudara? 是不是这样？ Saudara kita, kakak adik kita, 我们的弟兄、我们姐妹、 abang, pasangan kita, 我们的配偶、 teman pelayanan kita yang setiap minggu kita ketemu, 我们的同工、 sahabat yang udah dekat, udah kayak saudara, tapi dia buat salah, bikin kita sulit untuk 我 mengampuni. 们的闺蜜已经跟我们很亲近了，但是如果她犯错了，我们觉得很心痛，很难饶恕她。 Justru bukan orang asing yang membuat kita sulit mengampuni. 并不是陌生人使我们难饶恕， Dan atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 在这一切事上，就是爱是成为把这一切都捆绑了。 Inilah manusia baru yang Tuhan ingin kita kenakan, 这 saudara. 就是上帝要我们成为一个新造的人。 Saudara, ada sebuah film 弟兄姐妹，有一部电影 yang baru-baru ini keluar di Netflix. 就在 Netflix 里面已经有播放出来了。 Film ini berjudul Unforgivable. 这部电影的名字是无法赦免、 Sulit dimaafkan, begitu ya. 无法饶恕。 Nah, wanita ini yang ada di poster namanya adalah Ruth Slater. 在故事里，这位女孩子的名字叫路德。 Saudara, Ruth mendapatkan vonis dari pengadilan 20 tahun penjara karena telah membunuh seorang polisi. 路德被关在监狱里20年，因为他误杀了一名警察。 Jadi ceritanya Ruth tinggal berdua dengan adiknya. 故事简单来说，就是路德和他的弟弟一起住。 Karena waktu itu Ruth masih di bawah umur, dia tidak mungkin bisa menjaga adiknya sendirian. 因为当时路德还没有长大，所以呢，他不能自己一个人来带他的弟弟。 Pengadilan memutuskan bahwa Catherine adiknya harus tinggal di rumah sosial. 对不起，是他的妹妹，所以呢，法官判了他的妹妹呢，要住在一个社工的家里。 Tapi Ruth sangat sayang sama adiknya dan dia tidak ingin berpisah dengan adiknya. 但是路德非常爱他的妹妹，所以他不想与她分离。 Akhirnya perdebatan panjang dengan polisi yang mau mengambil adiknya yang akan dibawa ke rumah sosial. 因为那个警察要抓他的妹妹到这个社工的家里。 Di dalam pergolakan itu polisi memaksa masuk ke rumahnya. 那么在这个时候警察就硬闯进他的家。 Dan akhirnya polisi itu ditembak dengan senapan. Meninggal di tempat. 那时候他就很生气，他爱他的妹妹，要保护他的妹妹，他就用一把枪射了那个警察。 20 tahun waktu dihabiskan oleh Ruth Slater di penjara. 20年的岁月路德在监狱里。 Singkatnya akhirnya dia keluar dari penjara.
最后他从监狱里满期了就出来了。 Saudara, yang namanya narapidana nggak ada yang suka, bekas narapidana nggak ada yang suka. 就是如果你是做过监牢的人呢，没有人会喜欢的。 Tentu mau cari kerja juga susah. 你要找工作也很难。 Orang-orang melihat dia dengan mata yang sangat sinis karena berita dari tindak kriminal yang dilakukan oleh Ruth itu disebarkan masuk ke televisi. 因为他犯了杀了警察的这个罪名呢是很严重的，就是在电视机大家都知道了，所以呢人家看他的眼光呢是不同的。 Sulit bagi dia untuk melewati hidup, tapi dia berusaha. 他很难的过日子，但是他还是设法的怎么样去克服。 Belum lagi saudara, Ruth harus menghadapi anak dari polisi yang tertembak itu, yang mati tertembak. 路德他还要面对被他打死的警察的孩子。 Polisi ini punya 2 anak laki-laki. 这位警察有2位儿子。 Mereka masih dalam 20 tahun terakhir mereka terus terngiang-ngiang tentang bagaimana ayah mereka meninggal, mereka jadi anak yatim, mereka tidak punya ayah, mereka harus menjalani hidup mereka tanpa ayah. 这2位儿子呢，一直在外面就是一直在散播这个谣言，说他们如何的度过没有父亲的，成为一个孤儿的孩子，他们怎么过日子。 20 tahun lebih dendam itu ada di dalam hati anak dari polisi yang meninggal ini. 这警察的孩子心中充满的怨恨20年。 Dan salah satu anaknya pun mengintai Ruth Slater. 其中一个孩子就一直跟踪这个路德。 Dia nggak puas kalau Ruth bisa hidup, bisa bekerja, bisa menjalani hidup dia tanpa rasa bersalah. Dia nggak puas, dia mau Ruth harus membayar apa yang kami alami. Ruth harus mati karena ayah kami sudah mati. 他不甘心看到路德如果找到工作，过着很舒适的生活、平静的生活，他还必须要路德付出杀死他父亲的代价。 Dia pun akhirnya culik si Ruth Slater, dia sekap di gudang begitu. 他最后绑架了路德，把他关在一个仓库里。 Dan twistnya saudara, 就是 ada twist di dalam film ini, yaitu ternyata yang membunuh polisi itu bukan Ruth. 后来这个真相就是打死那位警察的并不是路德， Tapi ternyata Catherine, adiknya Ruth, yang dia karena sudah panik, dia ambil senapan dan dia tembakan, tidak sengaja kena ke polisi itu dan polisi itu mati. 因为他那时候他妹妹还小，所以他看到这种情形，他很惊慌，就拿起枪，就是随便这么一打，就刚好打中了那位警察。 Saudara, twist ya. Waktu saya lihat film ini saya kaget. Wah, inilah betapa Tuhan sayang sama kita. 这是这个故事告诉我们，上帝是如何的爱我们。 Ruth karena dia sayang sama adiknya masih kecil, jangan sampai adiknya mengalami trauma, jangan sampai adiknya sisa hidupnya hancur. Dia menggantikan adiknya untuk menjalani hukuman 20 tahun penjara. 因为路德如此的爱他的妹妹，所以他愿意为他妹妹所犯的罪去承担20年的监狱。 Apa harganya? 20 tahun hidup dia hangus, hilang begitu saja. 他所付出的代价就是20年的 Belum 生 lagi 命在监狱里面。 Belum lagi cap mantan narapidana harus dia terima sepanjang sisa hidupnya. 他一生要背负这个臭的名誉。 Tapi semuanya nggak apa-apa buat Ruth karena dia sayang sama adiknya. 但这一切对路德来说是无所谓，因为他爱他的妹妹。 Saudara, demikianlah Allah sayang sama kita. 正如耶稣也是这样的爱我们。 Kristus sayang sama kita. 耶稣爱我们。 Nggak apa-apa Kristus menderita, nggak apa-apa aku menderita asal kita selamat, asal kita manusia selamat. 他愿意牺牲自己，只要救赎我们，只要我们得救。 Saudara, dalam pengalaman hidup saya, 弟兄姐妹们，在我生活的经历， ya pengalaman hidup Bapak Ibu tentu jauh lebih berpengalaman dibanding saya. 也许你们的经历比我还要丰富。 Tapi sepanjang saya menjalani hidup ini 20-an tahun, hampir 30 tahun, 在我经历人生的20多，差不多30年，
saya mendapati bahwa kita nggak mungkin menghindari konflik. 我发现我们不能够躲开这个纠纷， Konflik itu bisa muncul kapanpun. 这纠纷随时可以发生的。 Yang namanya konflik itu terjadi ketika dekat, bergesekan begitu ya. Gesekan itu kalau di science itu gesekan semakin dekat dua objek itu maka gesekan itu semakin tinggi. 就是有摩擦，越靠近的就越有摩擦。 Nah, ketika kita bergesekan, bagaimana kita menghadapi gesekan itu? 当我们有摩擦的时候，我们如何来应对？ Apakah kita menyimpannya 我们是否藏在心里， atau kita mengerjakan PR kita yaitu mengampuni? 或者是我们听从主的吩咐，我们学会去饶恕？ Matius 18 ayat 5马太福音18章15节 mengatakan apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. 倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的兄弟。 Saudara, kadang-kadang sakit hati yang kita simpan, mungkin orang lain itu, orang yang menyakiti kita itu nggak sadar kalau dia sudah menyakiti kita. 弟兄姐妹们，有时候当我们感觉到被他得罪我们，但是他不晓得他自己得罪了我们。 Lalu bagaimana cara kita bisa mengerjakan pengampunan? 那我们要怎么样才去饶恕他呢？ Kadang-kadang dibutuhkan rekonsiliasi. 有时候我们必须要和他和解。 Rekonsiliasi itu apa? Kita panggil saudara kita, kita duduk sama-sama, kita obrolin. Saya merasa kamu begini, begini, begini. 和解呢，就是你把你认为他得罪你，你就把他叫过来，和他一起谈。就是我认为你这样的行为已经伤到我了。 Katakan apa yang menjadi perasaan kita. 我们把我们的心里所想的告诉他， Lalu kita dengar kembali. Kamu rasanya seperti apa? Menurut kamu bagaimana? 我们也问他他的感觉是如何，他有没有察觉到他自己已经伤到我们了？ Hidup di dunia ini hanya sebentar. 我们活在世上是短暂的， Jangan sampai kita menambah musuh 我们不要再增加仇敌了。 dengan kita membuang relasi-relasi dekat. 我们不要与身边的人有决裂的这个关系。 Saudara, coba pikirkan siapa yang paling sulit kamu ampuni saat ini. 你们大家想一想看，这个时候谁最让你们不能释怀的、不能饶恕的？ Berdoalah kepada Tuhan untuk memulai rekonsiliasi. 我们向神祷告，让我们有一颗和解的心。 Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. 倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有你和他在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的兄弟。 Mari kita belajar mengampuni dan kita dapatkan damai sejahtera Tuhan dalam hati kita. 让我们一起来学习，来操练这个饶恕，使上帝的平安在我们的心中。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， saya mau mengajak kita untuk merenungkan sejenak firman Tuhan yang sudah kita renungkan sama-sama. 我邀请大家一起来思考一下我们今天所学习的饶恕。 Apakah ada orang yang sangat sulit kita ampuni? 我们心中是否有我们很难饶恕的人呢？ Apakah istri, suami, adik, kakak, 或者 sahabat kita 或者我们的丈夫、我们的妻子、我们的兄弟姐妹、我们的亲朋好友， dulu kami begitu dekat, 从前我们是非常的亲近， tapi sekarang nggak pernah ngobrol lagi. 但是如今我们已经没有互相的交流。 Setiap ketemu dia nggak mau ngomongan, bawaannya hati saya panas. 我们每次碰到他的时候，我们心中就有那种怨恨，不想见到他。 Saat ini bawalah nama-nama itu di hadapan Tuhan.
这个时候，请你们在神的面前提出他的名字来， Sebutkan namanya di dalam doamu 在你的祷告中提出他的名， dan minta Tuhan untuk memberikanmu kekuatan untuk bisa mengampuninya. 求上帝赐给你力量去饶恕他。 Minta tolong Roh Kudus untuk memberikan kesiapan hati kepadamu, mengajak saudaramu ini ngobrol, rekonsiliasi. 求神赐给你力量，可以去找他，面对他，找他一起好好的和解。 Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. 你们个人向神祈求祷告。 Dan atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 在这一切事上，有爱成为饶恕的源头。 Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengampuni kami. 主耶稣已经赦免我们的主， Tuhan, biarlah karya salib-Mu tidak sia-sia. 但愿主在十字架上的一切救赎的工作没有白费。 Kalau salib sudah menolong kami untuk punya hidup yang baru, 既然是十字架已经拯救了我们，给我们新的生命， Tuhan, kami rindu supaya kasih Tuhan memenuhi kami. 我们渴慕你的爱来充满我们的心。 Kasih Tuhan menolong kami untuk meneburkan pengampunan. 求你的爱来帮助我们，来散发饶恕的种子。 Tuhan, ampuni kami kalau selama ini ada orang-orang yang kami dendam. 求主你赦免我们，要是我们心中心怀有我们记恨的人， Ada saudara-saudari, pasangan saudara kami yang membuat kami sulit untuk mengampuni. 在我们心中心存的，就是让我们很难饶恕的人。 Tuhan, kesalahan mereka besar kepada kami. 他们对我们的过犯是大了点， Tapi Tuhan, biarlah Engkau berikan kami kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan. 求主你赐给我们力量，可以释放出饶恕的心态。 Kami ingin mendapatkan kedamaian-Mu. 我们要得到你的平安， Kami ingin memuliakan-Mu.
我们要荣耀你的名。 Kami ingin hidup menyatakan karya Tuhan dalam hidup kami. 我们要主你的作为行在我们的生活中， Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami. 求圣灵在我们生命中动工， Tolong kami supaya kami bisa membuang kesalahan orang kepada kami. 求主你帮助我们，使我们可以将他人得罪的事情把它丢掉， Sama seperti Engkau telah mengampuni kami. 正如你已经宽恕我们一样。 Tolong kami Tuhan. 求主帮助我们， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名。 Amin.